Assalamualaikum. 31 hari bulan Mac 2024. Zelensky nak berbincang dengan Rusia dan kena berbincang di Switzerland. Dia diarahkan berbincang dengan Rusia di Switzerland untuk berbincang 2022 perjanjian di Turki dengan Rusia. Menyambung balik perjanjian itulah. Dan Rusia akan dapat merdekakan beberapa kawasan Ukraine ketika itu. Dan Zelensky dah pun menandatangani perjanjian itu ketika berada di Turki. Tapi apabila dia balik ke Ukraine, Perdana Menteri Boris Johnson ketika itu datang ke Kiev dan berkata pada Zelensky, hiraukan perjanjian itu dan negara NATO akan berdiri di belakangnya dan akan berikan dia duit dan senjata sampai dia menang perang dengan Rusia ketika itu. Dan sekarang Zelensky berkata dia nak kan perjanjian seperti itu di tahun 2022. Dan Peskov, juru cakap Putin, berkata lupakan perjanjian yang Zelensky itu yang tahun 2022 kerana sekarang Rusia dah nak menawan Ukraine dekat dengan Dnieper River. Jadi perjanjian itu dah tak laku lagi. Dan Zelensky telah mengalah kerana dah tak ada senjata dan duit dari US. Jadi kalau Ukraine nak banyak kawasan, kena ikut perjanjian 2022 di Turki itu. Tapi Rusia tak akan benarkan. Jangan bermimpi. Maaf, Ukraine, bandar kedua terbesar Ukraine, Kharkiv, dan Odessa, pelabuhan kedua terbesar Ukraine, Rusia dah idamkan. Kerana bandar-bandar ini berbangsa Rusia. Jadi Zelensky kena ikut kata Rusia, bukan Ukraine yang permintaannya harus Rusia tunaikan. Ukraine dah kalah teman-teman. Telah saya ceritakan teman-teman sejak serangan di Rusia tempoh hari. Rusia marah hingga sebelum ini. Rusia menyerang dan melemahkan. Tapi kali ini serangan Rusia melumpuhkan. Hingga Ukraine tak mampu bernafas dengan serangan Rusia menggunakan misal hypersonic. Semua yang mereka ada, mereka gunakan. Dan Zelensky telah memberitahu Washington Post jika US tak beri 61 bilion yang dijanjikan untuk senjata lah untuk menyerang Rusia, untuk menyerang tempat strategik target. Tempat strategik target Zelensky ini semua tempat orang awam teman-teman, bukan ketenteraan Rusia. Ukraine kena menyerah diri kalau tak dapat duit ni. Paling kurang Ukraine perlukan 8,155 artillery shell sehari untuk melawan Rusia. Dan kalau US hanya dapat berikan 2,000 round, macam mana Ukraine nak melawan Rusia? Dan bagaimana US nak membantu Ukraine kalau US sendiri dah kering dengan senjata? Apa-apalah, Ukraine nak menyerah diri, kena dengar apa yang Rusia nak. Kalau tak, Rusia akan teruskan perang ini hingga ke Dnieper River. Dan teman-teman tolong Google Maps dari Singapura ke Europe, kereta api laju ke Europe. Tapi Rusia kena neutralkan Ukraine. Projek ni adalah projek China. Daripada Singapura ke Europe, kalau jadi kereta api laju, boleh pergi ke Europe. Tapi Rusia kena neutralkan Ukraine. Barulah kereta api itu akan boleh pergi ke Belarus. Teman-teman boleh tengok tanah daripada Malaysia hingga ke Europe tak ada putus, sambung terus.
Jadi adakah Rusia akan menerima idea Zelensky 2022? Tidak, teman-teman. Kalau separuh Rusia dapat Ukraine hingga ke Dnieper River Silk Road ini akan berjaya, akan mereka dapat buatlah. Dan kita cerita sedikit undang-undang dunia NATO Artikel 5. Macron kata kalau Rusia menyerang mereka di Rusia, askar-askar mereka, Macron akan gunakan Artikel 5 NATO. Tapi apabila survei Jerman membuat survei, Artikel 5 ini tak dapat digunakan jika Macron meletakkan askar mereka di negara NATO. Ini adalah survei daripada Jerman. Dan Rusia, penyiasat mereka berkata, pengganas yang menyerang Rusia tempoh hari selepas mereka dah melakukan serangan, mereka dibenarkan melarikan diri ke arah Ukraine dan akan mendapat bayaran sepenuhnya di Ukraine. Inilah yang mereka diarahkan dan perhubungan mereka melalui Telegram. Dan Ukraine dah kantoi teman-teman. Kita cerita sedikit tentang Gaza pula. Biden, walaupun dia cuba berhentikan perang di Gaza, dan US masih baru nak berikan bom 2,000 kilogram dan jet pejuang kepada Israel. Jangan percaya apa yang US rancang. Sabar teman-teman. Hamas dengan pejuang Allah akan dapat senjata yang terbaik untuk mereka. Hanya perlu pejuang Palestin bersatu. Dan pejuang-pejuang Palestin masih melakukan serangan menggunakan misail dan dari utara Gaza. Dan Israel mengarahkan penduduk Israel yang duduk di hotel for free sejak perang ini bermula supaya balik ke rumah mereka, kerana Israel tak nak bayar bil hotel mereka. Dan mereka berkata, macam mana kami nak balik ke rumah kami masing-masing kalau Hamas masih menyerang kawasan-kawasan ini? Apa nak saya katakan? Walau berapa duit bom US berikan kepada Israel, Palestin akan menjadi lebih kuat. Dan Israel hari-hari cerita dekat media massa yang dia setengah sengit berperang dengan Hamas di Khan Yunis. Dia kata dia berperang di Khan Yunis, tapi sebenarnya dia hanya berperang di pinggir bandar Khan Yunis saja. Israel buat cerita dengan dunia. Assalamualaikum. Selamat berpuasa. Ura everybody.